Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 8 Jun 2018. Jolo baru-baru ini diminta hadir ke pejabat SPRM bagi membantu siasatan berkaitan 1MDB. Pagi tadi, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ada mengeluarkan kenyataan dalam sidang media bahawa Jolo tiada dalam negara dan sedang cuba menahan beliau. Saksikan berita kemelut 1MDB minggu ini. Individu yang tidak dikenali yang bertindak memecah masuk rumah keluarganya di Kampung Parit Lanjut, Mukim Sungai Terap. Akhirnya, bayi perempuan berusia 17 bulan berjaya diselamatkan oleh pasukan polis. Susulan itu, polis menahan seorang lelaki Nepal berusia 25 tahun. Saksikan butirannya dalam rangkuman kalender jenayah minggu ini. Lengan kiri lelaki yang mahu diserang sekumpulan lelaki dalam kejadian di Metro Square PJS 2 tengah malam Khamis hampir putus akibat ditetak suspek menggunakan senjata tajam. Susulan daripada kejadian kira-kira jam 12 tengah malam itu, polis menemui dua barang diselitkan di bawah kenderaan yang diparkir berhampiran tempat mangsa diserang selain turut menahan dua lelaki. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Muhammad Zani Cik Din berkata, mangsa Esra Vindren 22 tahun diserang berhampiran sebuah kedai cuci kereta. Siasatan awal mendapati mangsa diserang kira-kira 20 lelaki berusia dalam lingkungan 18 hingga 25 tahun menggunakan parang. Susulan itu, polis menahan dua lelaki bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Tertarik dengan upah lumayan RM2,000 membuatkan dua lelaki sanggup menanggung risiko menyeludup pelbagai jenis mercon dari negara jiran. Bagaimanapun, tindakan mereka berusia 40-an itu mengundang padah apabila ditahan anggota Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AXEM di Bukit Kayu Hitam 9 malam Rabu. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AXEM Senior Assistant Commissioner Datuk Megat Muhammad Aminuddin Megat alias berkata, hasil pemeriksaan kenderaan terbabit menemui pelbagai jenis mercon dan bunga api yang dipercayai diseludup dari negara jiran.
Beliau berkata pihaknya percaya dua lelaki itu hanya diupah untuk membawa keluar bahan letupan itu dan kegiatan itu membabitkan banyak rangkaian sindiket. Seorang pelajar Kolej Vocational Port Dickson berdepan hukuman mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrate Port Dickson pada Rabu kerana membunuh bekas teman wanitanya bulan lalu. Ahmad Faisal Omar, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate tetapi tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Nur Ali Adamia Muhammad Khairi, 19 tahun, di Taman PD Permata Lukut. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di antara jam 8.30 malam hingga 10.30 malam pada 24 Mei lalu. Akibat menceroboh masuk ke kawasan larangan untuk mengambil bola golf, seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 6 bulan oleh Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu. Najwan Ibrahim Kimbol, 23 tahun, mengaku bersalah di hadapan Magistrate Stephanie Sharon Abbey atas pertuduhan yang dibacakan terhadapnya mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan kerana melakukan jenayah pencerobohan. Najwan bersama rakannya Suari Rajesh Khanna, 14 tahun, yang turut mengaku bersalah didakwa melakukan kesalahan itu di Marina Golf Club Sutra Harbour 3.26 petang 31 Mei lalu. Kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam tidak mempunyai kad pengenalan diri ataupun sijil kelahiran. Pasukan Polis Merin PPM Wilayah 2 Johor merampas rokok seluduk bernilai hampir 6 juta ringgit selepas 2 lori ditahan di Pontian dan Pasir Gudang di Johor Bahru bulan lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, lori itu ditahan pada 22 Mei lalu berdasarkan maklumat yang diterima. Beliau berkata lori pertama ditahan di Pontian dan hasil pemeriksaan mendapati kenderaan berat itu membawa 550 kotak rokok seluduk bernilai kira-kira 3 juta ringgit. Lori kedua pula ditahan di Lebuh Raya Pasir Gudang dan menemui 515 kotak rokok putih selain menahan seorang suspek. Tiga fasa keselamatan semasa musim perayaan, iaitu sebelum meninggalkan rumah, semasa dalam perjalanan balik ke kampung dan semasa sampai di tempat yang dituju. Yang pertama, sebelum kita meninggalkan rumah, perlulah dipastikan supaya peralatan-peralatan memasak, terutamanya gas, perlulah ditutup dan ditanggalkan sepenuhnya bagi memastikan bahawa tidak ada gas yang terlepas daripada tabung tersebut. Dan tabung tersebut perlulah diletakkan di tempat yang sesuai dan jauh daripada sumber-sumber yang mempunyai haba. Pastikan tidak ada peralatan ataupun barang-barang di atas ataupun diletakkan di atas tong gas. Kita juga perlu melaksanakan ataupun melakukan pengurusan elektrik, di mana pastikan semua suis elektrik ditutup. Semua peralatan elektrik ditutup dan ditanggalkan daripada soket kecuali yang memerlukan seperti peti sejuk. Gunakan tenaga ganti bagi akuarium sekiranya bercuti lebih lama seperti menggunakan bateri dan sebagainya. Elakkan pendawaian yang disambungkan sendiri bagi mengelakkan berlakunya lita pintas dan sebagainya. Pengurusan dari segi pengurusan risiko berkaitan dengan bahaya bahan-bahan bakar
yang kita simpang di dalam rumah. Yang pertama, asingkan peralatan dan bahan-bahan di dalam rumah mengikut kategori. Maknanya mudah terbakar, menghakis dan sebagainya kita asingkan supaya tidak berlaku kebakaran apabila benda-benda ini bercampur dengan tidak disusun mengikut jenis-jenisnya. Bahan-bahan mudah bakar perlu disimpan jauh daripada sumber haba atau bahan yang boleh mengaktifkannya. Kedudukan stor juga hendaklah tidak berdekatan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Cecair mudah bakar seperti minyak tanah dan petrol perlu disimpan di dalam tempat dan bekas khusus yang selamat. Nantikan tip yang seterusnya. Aku tak tahu nak jelaskan tentang perasaan aku. Aku dah kecewakan hati ayah. Aku dah permainkan perasaan ibu. Aku hancurkan harapan adik-adik aku. Semuanya bermula 10 bulan lepas. Kayu ni menandakan giliran cabutan kutu kami. Semuanya ditandakan dengan nombor yang berlainan. Menurut turutan bermula dengan 1, iaitu peserta bertuah akan dapat giliran pertama di bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban dan akhir sekali adalah aku, Ramadan. Kenapa ni? Okeylah ni. Hani tahu tak? Ni dapat sebelum raya. So Hani bolehlah belanja untuk raya kan? Tak nak? Bagi aku. Tak pakai tak nak. Kira ni dapat sebelum raya. Boleh shopping raya. Ish, Hani. Lambat lagi lah nak gaji. Memanglah. Hani saja nak ingat kakak. Bulan yang Hani tunggu-tunggu. Thank you. Untunglah dapat kutu sebelum raya. Orang lain dah habis guna dah. Akak, jangan lupa pula beg in nanti di kutai ni. Yelah, nanti akak dah kumpul semua. Akak masukkan ke Hani Ni, kayu ajaib ni. Jangan hilang pula. Nanti tak dapat pula kutu. Baiklah, Kak. Nak ni bukan apa. Dan janji dengan mak dah nak beli baju raya. Tak sabar pula rasanya. Ingat kan, tahun ni nak beli baju adik Ani siap ni terus. Sebab nak hantar tailor, confirm tak ambil ke sekarang dekat raya dah ni. Nak beli apa, makan apa ya? Seafood, kedai seafood lah. Pergi makan ikan steam limau. Yelah, mak Ani hari-hari kot masak untuk berbuka. Kalau kali ni Ani bawa dia pergi makan berbuka kat luar, mesti dia suka kan? Nak tukarkan motor ayah lah. Motor tu mesti dah buruk sangat nak bawa pergi kebun. Mesti ayah suka. Maria, cantik kan dapur Korea ni? Aku ingat aku nak buat dapur kat kampung aku tu macam ni lah. Baru semangat sikit nak tolong mak aku. Kak, Ya. nak tanya. Tanyalah, nak tanya apa? Basikal ni kalau jual, laku tak Kak? Basikal. Akak tak tahulah, Dik. Adik tanya orang lain
kan semua dah maklum. Kalau nak duit claim tu, kenalah ada kayu tu. Tapi kan Kak, memang Tanani pun kan. Lagipun orang lain semua dah dapat dah. Hani tak tahu mana Hani letak kayu bodoh. Hani carilah dulu kayu tu Tak pergi manalah duit tu. Ada, dah jumpa nanti claim. Okeylah. Ya, Dek. Iya, nanti Hani beli kan. Hani kena janji. Ha. Maria, kau tahu tak Fatin pergi mana? Sejak 2 menjak ni aku tengok dia asyik hilang je. Dia kata tolong kawal dia business. Yang kau duk tanya dia, kenapa? Tak adalah, aku tak dapat lagi lah duit kutu aku. Bukan dia dah dapat ke? Belum. Kayu undi aku tu lah. Aku tak tahulah aku tak mana. Fatin kata selagi aku tak jumpa kayu tu, dia akan hold dulu duit aku. Macam tu pula. Tapi semalaman aku nampak dia pegang kayu kau. Akak, ni apa? Akak memang sengaja selama ni? Akak sengaja tak nak bayar duit ni? Sampai hati akak buat ni macam ni? Patutlah selama ni asyik mengelak je nak jumpa ni. Tak sangka betul. Hani, akak minta maaf Akak janji akak ganti duit Hani. Hani bagi akak masa Ganti? Habis duit tu pergi mana? Akak dah terpakai. Hani tak kira, Kak. Hani tak kira. Akak kena pulangkan duit Ani tu. Ni bagi masa esok je. Apa nak jadi, jadilah. Putus kawan pun dia sanggup. Hani. Malam tu, malam paling sedih buat aku. Aku bukan saja tak dapat duit kutu. Malah aku hilang seorang kawan baik yang aku percaya selama ni. Hari ni, aku ambil keputusan untuk mengintip ke mana Fatin pergi. Aku akan berdepan dengan dia. Aku nak tahu apa yang dia buat selama ni di belakang aku. Ini je yang kami ada, Kak. Mak sakit. Kami nak beli baju lain untuk Mak. Nak bagi Mak senyum. Mak sakit kuat. Kami kena beli ubat untuk Mak. Tapi kami tak ada duit. Hani, akak minta maaf. Akak terkena duit Hani. Akak janji akak ganti balik Akak tak amanah. Tak, Kak. Akak tak salah buat. Dia dah tahu semuanya. Minta maaf, Kak. 10 jari ni mulia sangat, Kak. 10 jari ni Ani susu. Ani minta maaf. Akak lah kawan ni dunia akhirat. Maafkan Ani, Kak. Akak pun minta maaf.
Cek nombor 3 balik, ada suara ke tak ada suara pun. Cek nombor 3 balik, ada suara ke tak ada suara pun. Ada? Ada yang kacau lah tu Biha. Not my fault.